Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejam selepas Muhyiddin kalah dan dimalukan di mahkamah hari ini apabila didapati bersalah memfitnah Lim Guan Eng dan diarah membayar 1,35 juta, yang kini menjadi perdebatan rakyat ialah bagaimana Muhyiddin mahu bayar 1,35 juta ringgit itu. Dari mana duitnya pun tak tahu. Netizen mula mempersoal, adakah tin Milo akan mula beredar pada petang ini bagi membantu membayar saman tersebut. Kalau selama ini kita dengar 100,000, 50,000, 10,000 bayaran saman, itu dalam masa lebih kurang dalam 2, 3, 4, 5 hari cukup untuk membayar. Kali ini kita akan melihat sejauh mana ringannya tangan rakyat Malaysia, sejauh mana ringannya tangan penyokong Perikatan Nasional menderma untuk menyokong Muhyiddin Yassin membayar 1,35 juta itu. Adakah Muhyiddin akan dapat membayar itu seperti mana yang pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu? Jumlahnya bukan kecil, 1,35 juta. 350,000 pun susah nak bayar, apakah pula ditambah lagi 1 juta ringgit. Dari mana Muhyiddin nak dapatkan uang itu pun jadi tanda tanya. Kalau dilihat daripada simpanan Muhyiddin, mungkin cukup untuk membayar ataupun tidak pun tidak tahu. Siapa yang akan support beliau pun kita tidak tahu. Tapi kali ini, apa yang mengejutkan kita ialah apabila 1 jam selepas Muhyiddin didapati bersalah di mahkamah dan dipaksa membayar 1,35 juta ringgit, ini yang Muhyiddin buat. Akhirnya Muhyiddin menurunkan hantaran berkaitan Guan Eng. Netizen kata sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Kenapa Muhyiddin bertindak menurunkan hantaran tersebut di saat beliau sudah kalah? Bukankah lebih elok, kata netizen, pengulas politik mengatakan, bukankah lebih elok kalau Muhyiddin bertindak lebih cepat, lebih cekap dan lebih pantas menurunkan hantaran tersebut sebelum ia terpaksa kalah memalukan dan terpaksa pula bayar 1,35 juta. Hari ini didapati bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan menurunkan hantaran media sosialnya berkaitan Lim Guan Eng sebagai mematuhi keputusan mahkamah hari ini. Ia dibuat selepas hakim mendapati bekas Perdana Menteri itu bersalah memfitnah Lim Guan Eng. Bagaimanapun di sebalik keputusan mahkamah itu, Muhyiddin memberitahu dia akan membawa kes itu ke Mahkamah Rayuan bagi membatalkan sabitan yang memihak kepada bekas Menteri Kewangan terbabit. Walaupun saya menghormati keputusan mahkamah, saya sangat kecewa dengan keputusan itu, kata Muhyiddin. Saya telah mengarahkan peguam saya untuk merayu keputusan itu kerana saya percaya bahawa kenyataan saya tidak memfitnah Lim Guan Eng dan bahawa saya mempunyai pembelaan yang baik terhadap tuntutan itu dan bahawa jumlah yang diberikan oleh mahkamah adalah berlebihan. Sebagai mematuhi keputusan mahkamah, saya akan mengalih keluar hantaran yang menjadi subjek tindakan ini dari Facebook dan media sosial saya, kata Muhyiddin dalam kenyataannya tengah hari tadi. Ia menyusul selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan Muhyiddin memfitnah Lim Guan Eng dalam isu pembatalan status pengecualian cukai terhadap Yayasan Akal Budi. Pesuruhjaya Kehakiman Mawar Rozen memerintahkan Muhyiddin membayar ganti rugi kepada Lim Guan Eng sebanyak 1,35 juta ringgit. Menurut Mawar, Muhyiddin tidak cuba membuat pengesahan sebelum mengeluarkan kenyataan tersebut. Hakim juga menganggap dakwaan dibuat Muhyiddin sebagai tidak berasas. Hakim turut menegaskan bahawa keterangan Lim bahawa dia tidak pernah mengeluarkan sebarang pekeliling untuk membatalkan status pengecualian cukai tersebut tidak dapat dicabar semasa perbicaraan penuh. Kata Mawar, saksi defendant sendiri, seorang pegawai dari Kementerian Kewangan, mengesahkan bahawa
Semasa memegang jawatan Menteri Keuangan, Lim Guan Eng tidak pernah mengeluarkan sebarang surat berhubung perkara tersebut. Muhyiddin merupakan Menteri Dalam Negeri semasa PH menjadi kerajaan antara 2018 hingga Februari 2020. Peguam Guak Ngek Siong mewakili Lim, manakala Chetan Jetwani bertindak sebagai pihak Muhyiddin. Apa komen anda untuk isu kali ini? Beberapa komen daripada netizen ialah, Pepel tetel kata selepas rayuan ini bolehlah Lim Guan Eng minta tambah nilai tuntutan. Muhyiddin banyak duit untuk diberikan, lebih pada cukup, kata Pepel tetel. Menjawab kepada Pepel tetel, dari mana duit itu? Bukan sikit, 1,35 juta, banyak tuh. Tapi adakah dengan tuntutan Muhyiddin merayu itu, Lim Guan Eng pun boleh merayu untuk lebih banyak bayaran? Minta 10 juta kah, 20 juta kah, macam tu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ramai yang sudah tahu, sudah viral bahawa Muhyiddin Yassin sah terduduk kalah teruk memalukan di mahkamah hari ini, apabila beliau diarahkan membayar 1,35 juta terhadap Lim Guan Eng. Ramai yang sudah tahu tentang hal itu, dan sah Muhyiddin didapati memfitnah Lim Guan Eng. Tetapi saya nak kongsi dengan anda semua, ini pendedahan yang paling anda perlu. Kenapa Muhyiddin kalah dalam kes itu? Saya akan kongsikan dengan anda semua. Saya akan huraikan kepada anda semua mengapa Lim Guan Eng menang di dalam kes ini. Mengapa Muhyiddin Yassin kalah di dalam kes ini dan diarah pula membayar 1,35 juta oleh mahkamah dan oleh hakim. Kita akan ulas ini menerusi kenyataan pembacaan keputusan yang dibuat oleh hakim mahkamah. Dengan kata lain, ini adalah sebab mengapa Muhyiddin kalah berdasarkan pengamatan dan berdasarkan keputusan hakim mahkamah. Hakim mahkamah yang membacakan keputusan ini, yang telah mendengar perbicaraan ini ialah Pesuruhjaya Kehakiman, iaitu Ros Mawar Rozain. Ros Mawar Rozain mengarahkan Muhyiddin membayar saman 1,35 juta, dan menurut beliau Muhyiddin tidak wajar bertingkah laku seperti ini, iaitu memfitnah. Menurut Ros Mawar, tingkah laku Muhyiddin adalah tidak wajar kerana pertama, Muhyiddin mempunyai sumber yang cukup untuk memastikan apa yang dia keluarkan, apa kenyataan yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Menurut hakim, Muhyiddin mempunyai sumber dan boleh digunakan untuk mengesahkan sama ada pemahamannya betul atau tidak tentang fakta dalam kenyataan berkenan. Jadi, itu kegagalan pertama Muhyiddin. Tetapi menurut mahkamah, selepas dalam perbicaraan itu, Ros Mawar kata Muhyiddin tidak berbuat demikian. Muhyiddin tidak merujuk sumber yang tepat, tidak mengesahkan sumber melalui sumber, dan tidak mengesahkan perkara itu, kenyataan itu melalui sumber yang tepat. Melainkan Muhyiddin terus mengeluarkan kenyataan berbaur fitnah terhadap Lim Guan Eng selepas planatif memaklumkan kepada beliau bahawa dakwaan sedemikian dalam kenyataan fitnah itu adalah tidak benar. Itu sebabnya yang pertama, hakim mendapati Muhyiddin Yassin kalah dalam kes ini. Selain itu, peguam kepada defendant iaitu Muhyiddin menghujahkan dalam bahawa bahasa yang digunakan dalam kenyataan fitnah itu adalah tidak bersifat mengapi-apikan. Menurut peguam Muhyiddin, bahasa yang digunakan oleh Muhyiddin ketika mengeluarkan kenyataan itu tidak bersifat mengapi-apikan. Tetapi kata hakim dan mahkamah ini tidak dapat menerima hujah itu. Kerana
Konteks kenyataan yang dipertikaikan itu adalah dalam maksud yang semula jadi dan biasa, yang mana menimbulkan sentimen perkauman. Jadi, kenyataan Peguam Muhyiddin itu gagal. Gagal membantu Muhyiddin kerana memang betul kata mahkamah, dalam konteks kenyataan yang digunakan oleh Muhyiddin, ianya bersifat semula jadi dan menimbulkan sentimen perkauman. Selain daripada itu, Planatif juga seorang saksi yang boleh dipercayai dan berwibawa. Beliau tidak goyah walaupun ketika diperiksa balas semasa perbicaraan. Planatif ini ialah Lim Guan Eng. Keterangan Ketua Bahagian Cukai Kementerian Keuangan juga telah menguatkan kes Planatif, iaitu kes Lim Guan Eng ini, dan telah melemahkan pembelaan defendant. Maknanya, semua maklumat yang disampaikan oleh Lim Guan Eng tidak boleh dipertikaikan. Kerana walaupun disoal balas, walaupun telah pun disoal oleh pelbagai jenis soalan, Lim Guan Eng tidak lagi goyah di dalam segala kenyataan beliau. Ditambah pula dengan keterangan daripada Ketua Bahagian Cukai. Rozmawar juga berkata, Muhyiddin juga sengaja mencampur adukkan dakwaannya dengan rujukan yang mengapi-apikan bangsa dan agama sambil menekankan peranan Yayasan Al-Bukhari dalam membantu umat Islam melalui kerja amalnya. Hakim berkata, mahkamah juga mendapati bahawa Muhyiddin tidak layak menggunakan pembelaan keistimewaan bersyarat kerana kenyataan ini tidak dibuat dalam konteks yang sesuai dan sebaliknya sebahagian daripada kempen awam. Kenyataan itu dibuat sejurus selepas siasatan SPRM terhadap Muhyiddin dan ia mencadangkan motif yang tidak wajar untuk mengalihkan perhatian daripada isu yang dihadapinya. Hakim juga berkata, bukti niat jahat boleh mengatasi prinsip keistimewaan bersyarat, yang mana mahkamah dapati bukti niat jahat itu ada berdasarkan bukti bahawa defendant berniat untuk memesongkan siasatan terhadapnya dengan mengaitkan Planatif. Pada 27 Mac 2023, Guan Eng memfailkan saman terhadap Muhyiddin kerana didapati didakwa mengeluarkan 3 kenyataan berbau fitnah di Facebook berhubung isu pengecualian cukai pada 9, 11 dan 12 Mac 2023. Laporan itu kemudian diterbitkan beberapa akhbar dan portal berita. Guan Eng mendakwa kenyataan fitnah itu juga bermaksud beliau menyalahgunakan kedudukan dan kuasanya dengan memberi kuasa atau mengarahkan LHDN mengenakan cukai dan penalti ke atas Yayasan Kebajikan itu, sedangkan mereka tidak sepatutnya dikenakan cukai. Sementara itu, ketika ditemui selepas prosiding, Guan Eng berkata beliau bersyukur dengan keputusan mahkamah yang menyatakan dengan jelas apa yang dinyatakan oleh Muhyiddin adalah tidak benar dan tidak berasas. Guan Eng berkata ia adalah sesuatu kenyataan yang amat menjejaskan dan juga boleh memberikan kesan buruk kepada sebuah masyarakat majmuk berbilang kaum. Hari ini saya mendapat keadilan dan membersihkan nama saya kerana sememangnya saya tidak buat perkara yang didakwa katanya lagi. Pada prosiding itu, Guan Eng diwakili Peguam Guek Ek Siong, manakala Peguam Chetan Jetwani bertindak bagi pihak Muhyiddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.